Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya hari ini, siapa gila kuasa? Apabila saya sebut siapa gila kuasa, maka tuduhan ini akan dilemparkan kepada ketua pembangkang, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa mereka lakukan ini? Ini adalah permainan politik yang diamalkan dari zaman Atok sampai ke hari ini. Orang-orang yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini gila kuasa, kebanyakannya adalah daripada parti sebelah sana. Isu yang dimainkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim gila kuasa, orang mereka naik jadi Perdana Menteri. Sebut lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim gila kuasa, mereka naik jadi Perdana Menteri. Inilah yang berlaku di dalam negara kita ini. Tapi yang dituduh adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat permainan yang ada hari ini. UMNO mengugut 14 hari, tidak ada sidang parlimen, maka mereka akan tarik sokongan. Maka hari ini berakhirnya 14 hari yang UMNO janjikan. Hari ini juga sidang parlimen dikatakan akan bersidang pada 26 Julai. Kenapa boleh berlaku seperti ini? Ini menandakan bahawa mereka ini double standard punya cerita. Bermakna mereka ini gila dengan kuasa. Kalau apa yang mereka betul lakukan, kenapa mereka tidak bangkang? Kenapa mereka takut dengan UMNO? Kalau mereka tidak gila kuasa. Satu hal lagi yang kita nak lihat. Apa tujuan UMNO nak keluar daripada kerajaan yang ada hari ini? Apakah apabila UMNO keluar kerajaan yang ada hari ini, maka kerajaan yang hari ini akan tumbang dan digantikan oleh UMNO? Ataupun niat UMNO yang selalu kita dengar mereka nak adakan pilihan raya. Sebenarnya kalau kita dengar daripada blogger-blogger UMNO, mereka nak orang-orang mereka naik jadi Perdana Menteri. Mereka nak lakukan hal yang sama seperti mana yang di Perak. Cuma nak tukar kapten, yaitu mereka nak Perdana Menteri itu daripada UMNO. Kerana UMNO ni yang sebenarnya gila akan kuasa. Pemain-pemain politik ni, otai-otai politik ni, adalah mereka-mereka yang ada duduk dalam UMNO hari ini. Jadi, mereka nak kembalikan kuasa itu, mereka harus menjadi Perdana Menteri. Tujuan lain tu banyaklah. Itu saya tidak perlu sentuh. Tetapi yang dituduh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan UMNO kalau nak campur dengan Barisan Nasional dia, cuma mungkin ada 42 kerusi. 42 kerusi kalau dicampur dengan PAS 18. 42 campur 18, baru ada 60. Jadi bagaimana mereka nak memerintah? Jadi caranya tetap sama juga, cuma dia akan tukar kaptennya. Ini yang mereka cuba lakukan. Dengar saja bunyi nak pecah sana, pecah sini. Orang UMNO tidak akan sanggup untuk melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab itu, planning saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim menonton channel saya ini, dan orang-orang pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin kanan mereka perlu berunding semula, DAP, Amanah dan PKR, berunding semula, cuba dapat gabungan daripada Warisan, cuba dapat gabungan daripada GPS. Dan PHS harus berjiwa besar dalam isu ini. Yaitu memberi ruang kepada GPS untuk jadi timbalan Perdana Menteri dan Warisan untuk jadi Perdana Menteri. Jika hal ini mereka boleh lakukan, maka mereka akan mendapat satu gabungan politik baru yang kuat. Kerana apa? PHS mempunyai 88 kerusi. 88 kerusi PHS ini, 42 DAP, 35 PKR, 11 Amanah. Dah ada 88. GPS ada 18 kerusi. Warisan ada 8. Jadi total semua ada 114. Maka boleh memerintah. Sekarang ini
kursi dalam parlimen nih tinggal 220. Jadi kalau 114 mereka dah ada kelebihan 4. Jadi boleh memerintah lah. 4 kursi mungkin akan ada lagi pertambahan daripada yang lain. Saya belum cerita lagi yang bebas, yang mungkin muda. Mungkin akan gabung dah cukup. Tidak lama untuk mengambil tempoh nih daripada rakyat untuk mengatakan kerajaan ini gagal. Tetapi nak jatuh ke kerajaan ini, nak dipimpin oleh orang UMNO, sama juga. Kalau rakyat nak PHS memerintah, ataupun nak gabungan baru, ini satu cara yang terbaik untuk tidak bersama dengan UMNO, untuk tidak bersama dengan Bersatu, tidak bersama dengan PAS. Jadi ini gabungan yang paling terbaik sekali, jalannya yang ada. Tetapi orang PHS harus berjiwa besar, terutamanya DAP. Karena saya sedar DAP mempunyai 42 kursi. Tetapi kalau DAP berjiwa besar dalam isu ini, why not? Jadi mereka boleh memerintah dan boleh melihat apa yang berlaku nih, boleh memperbaiki kerosakan nih. Sebelum PRU ke-15 ini, mereka juga boleh melihat kegagalan kerajaan yang ada hari ini dan perbaiki. Karena apa yang berlaku hari ini, selagi kerajaan ini memerintah, kita tengok keadaan yang sama. Rakyat merasa bahwa kegagalan ini terjadi. Kita lihat cash tidak ada susutnya. Terutamanya lockdown yang diperkatakan ini. Ini amat membimbangkan rakyat, isu kematian, isu bunuh diri, apa semua, segalanya ada hari ini. Konflik politik nih dilakukan oleh orang dalam kerajaan ini sendiri. Yaitu kalau kita lihat itulah UMNO yang membuat konflik dalam kerajaan mereka sendiri. Tidak ada tujuannya, tidak ada hasilnya. Mereka cuma nak kuasa sebenarnya. Coba kalau UMNO yang jadi Perdana Menteri, isu ini tidak timbul. Tidak ada timbulnya nak tarik sokongan lah, nak tolak sokongan lah. Semua tak ada. Isunya sekarang ni yang gila kuasa ni cuma UMNO lah. Kalau PAS dalam kerajaan ni dia baru, dia itulah saya katakan pemimpinnya. Yang penting mereka dapat kuasa. Kalau PAS ni dia ampuh lah. Coba kalau kerajaan ni jatuh besok, dia mungkin kembali dengan UMNO, MN dia. Ini ya pada pandangan saya. Jadi pada saya PAS ni cuma ikut belakangnya. Jadi sekarang ni itulah jalannya kalau nak ambil alih kerajaan ni untuk Pakatan Harapan memerintah. Dan saya lihat yang dipertuduhkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu cara mereka untuk mereka naik, dijualnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang gila kuasa, tetapi tup pemimpin UMNO yang naik, tup orang-orang mereka yang jadi Perdana Menteri. Hal mereka tak kata gila kuasa. Bila hal Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan gila kuasa. Setiap orang yang menjadi pemimpin politik, apabila dia jadi ketua, maka cita-citanya harus memimpin negara. Kalau kamu buka parti politik, cita-cita kamu hanya nak menjadi MP, tidak ada kemajuan lah. Tidak sampai ke mana lah. PAS pun kalau boleh dia nak jadi Perdana Menteri, tetapi kerana kursi dia tak cukup. Hari ini, UMNO tinggal 30 lebih kursi, tetapi suaranya bukan main. Kenapa DAP yang dipersalahkan? Kerana DAP mempunyai 42 kursi. UMNO cuma 38. PAS cuma ada 18. Jadi DAP inilah yang dipersalahkan. Coba kalau DAP ini mempunyai ada 1 kursi. Tidak adalah isunya. Isunya sekarang ini mereka takut dengan DAP ini sebenarnya. Karena DAP ini kalau dia boleh menang 50 kursi, separuh tuh. Maka ditambah pula dengan PKR, ditambah dengan amanah.
dah kuat. Mungkin akan ada gabungan Sabah dan Sarawak untuk memerintah gabungan mereka. Maka dah kukuh lah. Ini yang menjadi ketakutan kepada Parti UMNO dan PAS sebenarnya. Mereka coba mengukuhkan kekuatan parti mereka sebenarnya. Jadi mereka menggunakan isu agama dan kaum ni kerana mereka tahu. Mereka lihat majoriti kaum Melayu itu besar. Dan agama Islam itu besar. Ini yang mereka gunakan untuk mereka majukan politik mereka. Ini sebenarnya pada saya bukan politik membangunkan negara. Ini politik yang akan ke arah dendam. Dan tidak akan membangunkan negara. Ini pemimpin kita yang ada hari ini, coraknya seperti itu. Yang perlu kita tukar dan dah tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Malaysia hari ini. Jadi isu-isu yang mereka mainkan hari ini, yang selama ini mereka kritik PHS memerintah 22 bulan ini. Hari ini, mereka buat kerajaan yang baru ni, yang dulu mereka laungkan kerajaan Melayu Islam mereka, hari ini dilihat gagal, bukan dilihat oleh kaum Cina, bukan dilihat oleh kaum India, bukan dilihat oleh kaum Sabah dan Sarawak. Bukan. Yang melihat rata-rata gagalnya hari ini adalah kaum Melayu sendiri. So, nak petikaikan apa lagi? Ini adalah hakikat. Jadi, apabila PAS buat kerajaan hari ini, bermacam-macam isu yang mereka tak dapat selesaikan. Yang kita lihat hari ini, di media sosial, sibuk dengan harta dunia. Yaitu kita sibuk dengan cerita hal kereta. Hal apa lagi? Hal tambah bini. Tambah bini, buang bini. Nah, ini yang kita dengar. Saya tak nak lebih lah ke isu-isu yang seperti itu. Karena yang kita mahu sebagai rakyat hari ini adalah politik yang membangunkan ekonomi negara untuk rakyat. Supaya rakyat tidak tertindas, tidak rasa gelisah, tidak rasa keadaan yang mana ada hari ini. Dan rakyat harap pandemik yang ada ni cepat diselesaikan. Kerana kita ni negara kecil yang lebih kurang 32 juta orang. Tetapi isu vaksin saja begitu sukar kita nak selesaikan. Ini adalah satu yang pada saya sebagai rakyat, kalau saya takkan saya nak menangis dalam video ini, tapi merintih jiwa saya melihat negara kita seperti ini. Walaupun pada awalnya dahulu saya memang dah agak hal seperti ini akan berlaku. Cuma saya tidak terfikir bahawa pandemik ini yang membuatkan masalah ini akan bocor dan kita lihat betapa gagalnya kerajaan ini dan betapa rakusnya pemimpin negara kita ini membolot harta-harta negara melalui projek-projek, melalui tender-tender yang mereka agihkan untuk orang-orang dia. Ini sebenarnya dah berlaku terlalu lama dahulu. Cuma dahulu rakyat masih mempunyai pilihan, yaitu rakyat masih mempunyai pekerjaan dan sektor ekonomi kita masih bagus. Tapi bila hari ini seperti ini, maka terbongkarlah. Saya sebagai rakyat, kadang-kadang saya hanya fikir seperti ini. Saya harap satu saat penghasilan negara ini, yaitu minyak yang ada di bumi Sabah dan Sarawak itu habis. Maka dari mana lagi Malaysia ni nak ada duit? Dari situ nanti maka kalau kita tidak beringat hari ini, kita akan jadi negara yang paling miskin. Kerana apa? Kita ni tidak sehebat mana pun. Tetapi kita bercakap, bukan main lagi. Kita mengatakan gagahnya kita ini hebat. Kita nak pergi ke negara maju seperti Singapura tu.
Singapura itu apa yang ada? Kenapa dia boleh maju? Karena mereka, rakyat mereka ingin maju. Mereka ingin perubahan. Mereka tak mau korupsi. Mereka tak mau penyelewengan. Mereka yang kerja di sektor-sektor kerajaan ini dijaga. Diberi gaji yang setimpal. Siapa yang buat kesalahan harus didenda, harus dihukum. Tidak ada protokol. Siapa menteri yang gagal letak jawatan. Siapa menteri yang tak betul. Saya pernah tanya dengan kawan saya di Singapura. Siapa yang jadi menteri mereka. Kalau mereka didakwa dengan isu korup ni. Mereka lebih baik mereka pergi mati tau. Daripada mereka nak berdepan dengan hukuman. Tapi beza dengan negara kita ni. Nak menjatuhkan hukuman tu. Dia punya delay. 2 kali pilihan raya pun tak selesai. Jadi bagaimana ni? Sampai bila ni kita rakyat nak menontonkan permainan politik ni? Kita tak boleh ke mempercepatkan semua hal? Tetapi kalau isu ke pembangkang cepat pula. Jadi walaupun siapa pun pembangkang akan datang, hal ini tak boleh berlaku lagi. Patutnya kita harus tukar corak ini. Supaya tidak berlaku kezaliman kepada rakyat dan tidak ada lagi 2 darjat ini berlaku. Malaysia ini tidak akan boleh berubah kalau pemimpin itu tidak mengubahkan sikap mereka. Dan kita rakyat harus mengubahkan sikap pemimpin itu dengan undi rakyat. Pemimpin yang seperti ini kita akan tolak, terus tolak. Yang mana yang seperti ini? Maka akan tersisalah mereka yang betul-betul ingin bekerja. Jangan kita terjerat dengan sogokan yang mereka bagi apabila pilihan raya. Inilah yang menjeratkan kita rakyat ini. So, itulah pencerahan saya hari ini dan saya tidak mau melalut. So, thank you dahulu. Thank you.